Ada bebenang. Tang. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu pada petang ini ya, untuk kita teruskan lagi perbincangan berkenaan dengan keindahan bahasa Al-Quran Karim ya. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah masuk pada nota yang keempat hari ini, dan sebelum bulan Ramadan berbaki lagi 4 siri insya-Allah. Jadi kita tengok ya, untuk nota yang keempat, At-Tikr wal Hazf, sebut dan buang dalam Al-Quran Karim. Okay, contoh yang saya ingin bentang kepada tuan-puan iaitu pada surah Hud ayat yang ke-77, firman Allah, walamma ja'at rusuluna Luta, dan apabila datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut, si abihim, ia merasa duka cita dengan kedatangan mereka, wa dhaqa bihim dzar'a, dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka. Kemudian waqala hadza yaumun asib, sambil berkata ini adalah hari yang amat mencemaskan. Kita bandingkan juga dengan surah Al-Ankabut ayat 33. Walamma an ja'at rusuluna Luta, dan ketika datangnya utusan-utusan kami kepada Lut, si abihim, ia merasa duka cita dengan kedatangan mereka, wa dhaqa bihim dzar'a, dan ia merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka. Wa qalu la takhaf, dan mereka berkata, la takhaf, janganlah engkau takut, wala tahzan, janganlah engkau berduka cita. Inna munajjuka wa ahlaka illa imra'atak kanat minal ghabirin, sesungguhnya kami akan menyelamatkan engkau dan keluarga engkau, yakni serta pengikut-pengikut engkau, illa imra'atak, kecuali isteri engkau, kanat minal ghabirin, ia adalah dalam kalangan orang-orang yang dibinasakan. Jika tuan-puan perhatikan, ada penambahan pada surah Al-Ankabut, iaitu ada lafaz an. An ini kalau kita sebutkan dalam bahasa Arab, ini adalah an ziyadah ataupun an az-zaidah ya. An az-zaidah yang mana kalau ikutkan lamma, dia boleh masuk terus dengan lafaz fi'il madhi, walamma ja'at, tanpa ada an, memang dah sampai dah maksud dia, walamma ja'at rusuluna. Tetapi kenapa ya dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-33 ada penambahan an pada pertengahan antara lamma dan ja'at.
maka kita perhatikan bahawa yang menyebabkan ada pertambahan an adalah konteks pengkisahan dalam surah Al-Ankabut. Jadi gaya penyampaian kisah dalam surah Al-Ankabut, penyampaiannya tak sama dengan penyampaian surah Hud. Ya? Kita perhatikan firman Allah, walutan. Dan ingatkanlah peristiwa Lut, Nabi Lut. Idh qala liqaumihi, apabila Nabi Lut berkata kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahishah. Sesungguhnya kamu melakukan perbuatan yang keji. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tak pernah dilakukan oleh seorang pun penduduk alam sebelum ini, sebelum kamu. Ya? A'innakum lata'tuna rijal. Apa al-fahishah yang kamu lakukan ni? Lata'tuna rijal. Kamu mendatangi orang lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu. Wa taqta'una sabil. Dan kamu memotong jalan lalu lalang untuk tujuan jahat kamu. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Dan kamu pula melakukan perbuatan yang munkar di tempat-tempat perhimpunan kamu. Famaka ana jawab qaumihi. Maka kaumnya tidaklah menjawab selain daripada berkata illa an qalu itina bi'adzabillah. Ini kalau kita mulakan dengan itina ni kita akan mulakan dengan bacaannya itina dengan mak badal ya. Okay, itina bi'adzabillah. Datangkanlah kepada kami azab Allah. In kunta minas sadiqin. Jika betul kamu adalah orang-orang yang benar. Qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Kata Nabi Lut alaihissalam, wahai Tuhanku, tolonglah daku terhadap kaum yang melakukan kerosakan. Walamma ja'at rusuluna bil Ibrahim bil busyra. Dan apabila datangnya utusan kami kepada Nabi Ibrahim alaihissalam membawa kabar gembira yang menggembirakan, qalu, mereka berkata, inna muhliku ahli hadhil qaryah. Sebenarnya kami hendak membinasakan penduduk bandar ini. Sesungguhnya inna ahlaha kanu zalimin. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Qala inna fiha luta. Nabi Ibrahim berkata, sebenarnya Lut ada di bandar itu. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengetahui akan orang-orang yang tinggal di situ. Lalu najjiyannahu wa ahlahu illa mra'atah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan dia dan keluarganya illa mra'atah, kecuali isterinya. Kanat minal ghabirin. Isterinya adalah termasuk dalam kalangan orang-orang yang dibinasakan. Walamma an ja'at rusuluna luta si abihim wa daqa bihim dar'a. Inilah ayat yang kita paparkan tadi pada surah Al-Ankabut ayat 33, ada penambahan an ya. Jadi kalau kita perhatikan tuan-puan daripada ayat 28 hingga 33 ni, kisah Nabi Lut, ceritanya lebih panjang ceritanya panjang. Dan cerita yang panjang ini disebutkan lagi apakah al-fahishah, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Ya, antaranya la ta'tuna rijal. Yang kedua taqta'una sabil. Kemudian yang ketiga wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Dan kemudian mereka mencabar lagi i'tina bi'adzabillah. Mereka minta lagi Allah datangkan azab kepada mereka. Ya. Jadi mereka cabar dan ini perkataan-perkataan mereka ini menunjukkan mereka minta disegerakan. Lalu ada penambahan an pada kisah Nabi Lut, walamma an ja'at rusuluna luta. Seolah-olah memberi gambaran bahawa an ini ada penambahan pada maksud. Ada penambahan pada maksud ataupun penyampaian ayat ini, surah Al-Ankabut ayat yang ke-33 ni. Kemudian penyampaian ini menyebabkan adanya penambahan pada bacaan saya. Contoh, kalau saya baca walamma ja'at rusuluna, bacaan saya lebih pendek berbanding walamma saya perlu ada mad jaiz munfasil. Walamma. Kemudian an, saya ada gunnah yang saya perlu jaga, iaitu ikhfa. Ya, ikhfa pada nun nak masuk dengan jim. Bukankah ini menambahkan lagi penyampaian ataupun bacaan saya kan? Adanya mak jaiz munfasil tambah dengan ikhfa hakiki maksud dengan huruf jim. Jadi ini bacaan ini menyebabkan ada pemanjangan pada kisah ni. Dia ada satu perbincangan dalam al-i'jaz tuan-puan. Al-i'jazul Qur'ani, antaranya yang dibincangkan adalah i'jazut tilawah, mukjizat bacaan. Sebab itu tanggungjawab saya terhadap Al-Quran paling kurang ada 5 ya. Yang pertama,
tilawah. Maka perlu atau tidak, saya perlu memperbaiki mutu bacaan saya, tilawah saya. Dengan tilawah itu ada kesan pada penyampaian surah ataupun kefahaman tadabbur saya terhadap surah. Jadi tilawah memainkan peranan, ya. Yang kedua, hifiz, hafazan. Yang ketiga, tadabbur. Yang keempat, amal. Yang kelima, ta'lim, mengajarkan. 5 tanggungjawab ini, maka tilawah ni adalah perkara yang tak boleh dipandang enteng, ya. Bacaan Al-Quran Karim. Jadi ada orang dia lebih kepada tadabbur, tapi tadabbur ni dia memerlukan bacaan yang berulang. Dia tak boleh sekali baca, sekali saya faham, kemudian saya boleh tinggalkan ayat berkenaan. Tidak, tapi perlu saya baca. Dan ini menunjukkan bacaan saya terhadap ayat ini menyebabkan saya baca dengan lebih panjang. Walamma anja'at rusuluna Luta, untuk sampai pada Luta mengambil masa yang lebih panjang. Sesuai, selari dengan penyampaian surah Al-Ankabut tentang kisah Nabi Lut, iaitu kisah Nabi Lut dalam surah Al-Ankabut dibentangkan dengan lebih panjang berbanding dalam surah Hud tadi. Ya, anda bandingkan kisah Nabi Lut dalam surah Hud, walamma ja'at rusuluna Luta si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a. Dan apabila datangnya utusan kami kepada Lut. Dekat sini tak ada kalimah an, ya. Si'a bihim, lafaz yang sama pada surah Al-Ankabut, wa dhaqa bihim dhar'a. Nabi Lut merasa sulit untuk mengawal mereka. Wa qala hadha yaumun 'asib, ini adalah hari yang mencemaskan. Wa ja'ahu qaumuhu yura'una ilaihi min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Datanglah kaumnya kepada Nabi Lut, yura'una ilaihi, dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya, sedang mereka sebelum ini sudah biasa melakukan kejahatan. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, ya. Sedangkan mereka sebelum ini melakukan kejahatan. Tuan-puan bandingkan, tadi pada surah Al-Ankabut disebut innakum lata'tunal fahishah, kemudian lata'tunal rijal wa taqta'unas sabil, ya, diperincikan. Tetapi untuk dalam surah Hud ini dibentangkan dengan lafaz ini sahaja, ya'malunas sayyi'at, tanpa diperincikan apakah kejahatan yang mereka lakukan. Jadi berbeza dengan penyampaian dalam surah Al-Ankabut kisah Nabi Lut, betul tak? Ya, dalam surah Al-Ankabut disebut mereka buat apa, tapi dalam surah Hud ini tidak dinyatakan mereka buat apa. Maka sesuai dengan itu, kalimah an ditambah, menambahkan lagi penyampaian surah ataupun menambahkan lagi makna pada surah Al-Ankabut, ya. Okey, kemudian ini pada sudut apa yang mereka lakukan dalam surah Al-Ankabut dibentangkan ataupun diperincikan, ya. Kemudian bila anda perhatikan lagi, mereka minta untuk didatangkan azab Allah. Jadi permintaan mereka, dasarkan mereka kepada Nabi Lut menyebabkan orang yang didesak merasa perjalanan dakwahnya lebih lama. Tuan-puan, contoh kalau orang desak saya, bila nak sampainya sekian-sekian kan? Bila nak siap buku contohlah, bila nak siap buku? Hari-hari orang tanya saya. Jadi menyebabkan nak berlalunya masa tu saya rasa lama. Maka penambahan an itu menunjukkan desakan mereka itu menyebabkan orang yang berdakwah itu pun juga merasa ada sedikit kesulitan, ya. Sehingga Nabi Lut alaihissalam berdoa, Rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin. Tuhanku, tolonglah aku terhadap kaum yang melakukan kerosakan. Ini menunjukkan seolah-olah Nabi Lut alaihissalam ada perasaan untuk isti'jal, ada dipercepatkan dipercepatkan balasan Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang yang melakukan kerosakan. Jadi sehingga dipaparkan doa Nabi Lut alaihissalam. Kemudian anda perhatikan lagi, itu dari sudut penyampaian kisah dalam surah Al-Ankabut. Anda perhatikan lagi kalimah selamatkan dalam surah Al-Ankabut diulang 2 kali, ya. Satu, yang pertama Allah sebutkan kepada Nabi Lut alaihissalam, ya, melalui malaikat, lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu. Dan lafaz yang sebegini juga diulang tayang pada kalam malaikat kepada Nabi Ibrahim. Ini malaikat kepada Nabi Ibrahim, ya. Ini sebut lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu. Kemudian diulang balik pada Nabi Lut alaihissalam. Tadi dah sebut dah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian diulang balik penyebutan, kami akan menyelamatkan kamu
dan keluarga kamu pada Nabi Lut alaihissalam. Jadi pengulangan ini kalau ikutkan boleh sahaja bila malaikat dah bagi tahu kepada Nabi Ibrahim tanpa diulang balik pada kisah Nabi Lut tadi, ya, yang bawah ni. Ataupun salah satu saja tak dinyatakan apa malaikat sebut kepada Nabi Ibrahim, disebutkan sahaja apa yang malaikat nyatakan kepada Nabi Lut alaihissalam. Nampak tak? Ada penambahan ni. Maksudnya ini ada seperti pengulangan, semacam pengulangan. Sebenarnya ni bukanlah pengulangan sangat, tapi semacam pengulangan. Saya sebutkan semacam pengulangan, ya. Jadi pengulangan ini menyebabkan penyampaian surah itu lebih panjang dan lebih tenang, menggambarkan masa penyampaian ini ceritanya lebih lama, ya, dalam surah Al-Ankabut ayat 28 hingga ayat yang ke-33. Jelas, ya, setakat ni, ya. Oleh itu sesuailah ditambah an pada surah Al-Ankabut, tidak seperti mana dalam surah Hud, kerana untuk meraihkan pemanjangan kisah dan luahan kisah dalam surah Al-Ankabut, dan untuk menunjukkan bahawa waktu yang diguna pakai dalam surah Al-Ankabut itu lebih panjang dan menunjukkan adanya penantian dan waktu yang ditunggu-tunggu, tempoh yang ditunggu-tunggu, ya. Dan itu adalah ungkapan yang sangat indah dalam Al-Quran Karim, ya, apabila ada an, lafaz an, ya. Okey, setakat ni jelas, ya, untuk perbandingan surah Al-Ankabut dan surah Hud alaihissalam. Saya teruskan. Tuan-puan ada soalan, ya, daripada pihak penganjur. Soalannya, pada bulan Ramadan, agaknya sebaiknya kita teruskan kelas ataupun kita cuti, ya. Andai kata kalau kita teruskan kelas pada bulan Ramadan, adakah lebih baik saya sambung tajuk sedia ada ataupun saya bentangkan tajuk yang lain? Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan ada cadangan, tuan-puan boleh unmute dan nyatakan ataupun tulis dalam ruangan komen, ya. Adakah kita teruskan kelas pada bulan Ramadan? Waktu ni biasanya orang nak beli bahan-bahan untuk memasak, ya. Jadi ataupun ada yang tengah bersiap untuk memasak dan sebagainya. Jadi andai kata lebih baik diteruskan, tuan-puan tulis dalam ruangan komen. Kalau rasa tak sesuai untuk diteruskan, tulis juga dalam ruangan komen, ya. Kalau diteruskan, cadangannya adakah kita teruskan dengan kitab ini? Dan lebih kurang begini adalah soalan dia. Adakah tajuk ataupun perbincangan kita yang seperti ini masih lagi relevan untuk diteruskan? Ya. Kalau ada cadangan, maksudnya adakah kita nak teruskan dengan tajuk yang ini ataupun kita mungkin boleh bincang tajuk-tajuk yang lain juga yang menunjukkan lagi keindahan Al-Quranul Karim. Kerana keindahan Al-Quranul Karim bukan pada aspek bahasa semata-mata, tuan-puan, ya. Keindahan Al-Quranul Karim tuan-puan akan temui pada banyak sudut. Ada kalanya kita melihat keindahan Al-Quranul Karim di lapangan terbang. Contohlah, ya. Contohnya kita lihat pada permulaan surah. Jadi kita bincangkan permulaan surah, setiap surah saja bincang permulaan surah, ya. Itu disebut ilmu fawatihis suwar, ilmu permulaan surah. Iaitu tuan-puan dalam banyak-banyak negara kan, kita lawat airport je. Begitulah kita pergi kat surah tu, kita pergi tengok awal ayat je. Itu ilmu fawatihis suwar. Ataupun ada lagi ilmu yang boleh dibincangkan, ilmu al-munasabah, contoh prinsip ilmu munasabah ataupun prinsip tadabbur Al-Quran. Ada banyak lagi tajuk-tajuk yang boleh dibincangkan. Ulum Al-Quran pun boleh, ya. Jadi kalau rasa baik kita teruskan dengan tajuk yang begini, saya akan teruskan. Mudah-mudahan menambahkan manfaat kepada tuan-puan, ya. Jadi untuk makluman tuan-puan, buku yang saya baca ni tuan-puan, sekarang ni dah sampai pada muka surat yang ke-109. Muka surat penuh bagi buku ini adalah ada dalam 200 muka surat lagi, ya. 250 muka surat lagi. Jadi tuan-puan yang mengikuti daripada awal sampai akhir, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah ganjarkan kesabaran tuan-puan. Itu tuan-puan sabar sangat, ya, mengikut kelas ni daripada awal sampai akhir. Daripada buku sebelum ni Balaghatul Kalimah, kemudian kita berpindah pada At-Ta'birul Qur'ani. Siapa tahu lepas ni bila tamat At-Ta'birul Qur'ani, tuan-puan boleh lebih lagi mendalami tentang keindahan bahasa Al-Quran. Ada lagi kitab-kitab yang lain yang sangat baik untuk kita rungkaikan, ya. Jadi insya-Allah, jadi kebanyakannya lebih
lebih prefer bahawa kelas ini diteruskan. Setakat ni lah, setakat komen yang saya baca ya. Tapi andai kata ada bantahan dan sebagainya, boleh luahkan ya dalam ruang komen, jangan susah hati. Kita sama-sama belajar, dan kalau kita rehat pun okey, tak ada masalah. Kita boleh fokuskan pada tilawah. Ya. Okay, saya teruskan dengan ayat berikutnya tuan-puan. Ayat dalam surah Yusuf, ayat yang ke-96, ini Allah berfirman, "Falamma anja al-bashiru." Maka sebaik-baik sahaja datang pembawa kabar berita yang menggembirakan itu, alqahu ala wajhihi fartadda basira. Dia pun meletakkan baju Yusuf pada muka Nabi Yaqub. Fartadda basira. Lalu Nabi Yaqub menjadi celik kembali seperti sedia kala. Qala alam aqul lakum. Kata Nabi Yaqub, bukankah aku dah bagi tahu kamu, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu sesuatu daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Tuan-puan perhatikan, kalau ikut penyampaian asalnya boleh sahaja digunakan falamma ja'al bashiru tanpa ada an. An yang ni kita sebutkan sebagai an zaidah ataupun an ziyadah ya. An tambahan ya. Bila ada an memberi kesan pada saya punya bacaan, iaitu saya memerlukan bacaan mad jaiz mufasil pada falamma an. Ya, mad jaiz mufasil. Itu ada beberapa harakat yang saya perlu raikan, 4 atau 5 harakat. Kemudian saya perlu jaga gunnah saya, gunnah yang disebut dalam bentuk ikhfa, ya, ikhfa hakiki. Anja. Nun ni memang tak boleh lari daripada gunnah, itu memang sifat asal bagi nun. Walaupun nun berbaris, ada gunnahnya. Itu dalam bab tajwid lah. Nun kalau berbaris pun ada gunnahnya. Tetapi dalam bab ikhfa, gunnahnya itu lebih sempurna berbanding ketika nun berbaris. Artinya gunnah saya perlu jaga dengan lebih banyak, menyebabkan bacaan saya lebih panjang daripada kalau saya baca falamma ja'al bashir. Jadi ini menyebabkan penyampaian ayat ini seolah-olah lebih kepada penyampaian yang lebih panjang. Apa hikmahnya ataupun sebabnya ditambah dengan an? Ini sesuai dengan keadaan Nabi Yaqub yang selalu menantikan berita tentang Yusuf alaihissalam. Ya? Maka penantian ini menyebabkan Nabi Yaqub dalam episodnya, Nabi Yaqub buta, hilang penglihatan. Dan ini bila datangnya berita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, Allah sebutkan dengan an. Seolah-olah untuk sampainya berita ini, Nabi Yaqub telah pun melalui tempoh yang panjang. Ya? Maka ditambahkan an. Jadi menunjukkan bahawa Nabi Yaqub begitu lama ataupun begitu ternanti-nanti untuk melihat anaknya. Ya? Dan sedia diketahui bahawa keadaan ini sentiasa merasakan setiap saat itu panjang. Setiap saat yang dilalui oleh Nabi Yaqub untuk mendengar kabar berita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, setiap masa yang dilaluinya adalah detik yang panjang. Oleh yang demikian, lamma dijauhkan daripada ja'a, diletakkan an untuk menunjukkan bahawa perasaan merasa lamanya waktu itu dan lamanya penantian. Ya? Jadi ini adalah satu bentuk yang sangat menarik ataupun sangat indah dalam Al-Quranul Karim. Kalau dalam bahasa Arab, kita hanya sebut itu az-zaidah ataupun az-ziyadah. Jadi sepatutnya sastra ataupun bahasa Arab, perbincangannya adalah perbincangan yang basah, bukannya perbincangan yang kering. Jadi sayang tuan-puan, kalau tuan-puan belajar i'rab ataupun nahwu, tapi sifatnya kering, hanya sebut i'rab sahaja. An ini apa i'rabnya, ja'at apa i'rabnya, rusuluna apa i'rabnya dan sebagainya. Ya? Al-bashiru apa i'rabnya. Jadi itu sayang. Kalau kita biarkan perbincangan itu bersifat kering, bersifat pada sudut meletakkan sifir i'rab semata-mata, sayang. Ya? Tetapi sepatutnya kita kaitkan nahwu ataupun i'rab itu adalah satu teks sastra sebenarnya, perbincangan sastra. Bila sebut sastra, ia ada nilai emosi yang disentuh. Ada nilai kebasahan yang disentuh. Itu sastra sebenarnya. Ya? Jadi bila kita belajar balaghah,
penambahan an ini memberi kesan kepada kebasahan ayat. Maka tidakkah ayat ini menambahkan lagi kebasahannya dengan pertambahan an ini, ya? Menunjukkan penantian yang panjang oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Okey, saya teruskan. Ayat berikutnya yang saya nak tunjukkan pada tuan-puan adalah cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ya. Okey, saya teruskan ayat yang ke-15 dalam surah Al-Qasas. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Dan Nabi Musa masuk ke bandar Mesir ketika penduduknya dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan leka. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Lalu Nabi Musa mendapati ada dua orang lelaki yang sedang bergaduh. Hadza min syi'atihi, seorang ni daripada kelompok Nabi Musa alaihissalam. Wa hadza min aduwih, dan seorang lagi daripada pihak musuh Nabi Musa alaihissalam. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Orang yang daripada kelompok Nabi Musa ini meminta tolong daripada Nabi Musa alladhi min aduwih, untuk melawan orang yang di pihak musuhnya. Tuan-puan, dekat sini tidak dinyatakan Nabi Musa tanya atau tidak. Situasi orang minta tolong, Nabi Musa terus bertindak tanpa bertanya terlebih dahulu ataupun menyelidik orang yang meminta tolong, ya. Jadi apa Nabi Musa buat? Fawakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa pun menumbuknya, lalu menyebabkan orang itu mati. Qala hadza min amali syaitan. Lalu Nabi Musa menisbahkan tindakan ini adalah daripada kerja syaitan. Innahu aduwwum mudillum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan dan yang nyata. Qala, Nabi Musa merayu, Rabbi inni zalamtu nafsi. Tuhanku, sesungguhnya aku telah pun menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunkanlah aku. Faghfaralah, Allah pun ampunkan Nabi Musa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia, Allah Ta'ala ini adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Mengasihani. Qala Rabbi bima an'amta alai. Nabi Musa merayu lagi, wahai Tuhanku, demi nikmat-nikmat yang engkau kurniakan kepadaku, falan akuna zahiran lil mujrimin. Peliharalah daku supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada orang-orang yang bersalah. Fa asbaha fil madinati khaifan. Semenjak itu tinggallah Nabi Musa AS di bandar tersebut dalam keadaan khaifan, dalam keadaan cemas. Yataraqqabu sambil memerhatikan. Fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasriqu. Maka tiba-tiba orang-orang yang meminta pertolongan daripada Nabi Musa semalam memanggil lagi sekali Nabi Musa, yastasriqu. Qala lahu Musa. Musa berkata padanya, innaka laghawiyyun mubin. Sesungguhnya engkau ni orang yang sesat nyatanya. Orang yang nyata sesatnya. Tuan-puan, kat sini tuan-puan perhatikan. Ada perbezaan pada ayat yang ke-15 tadi. Iaitu bila diminta tolong pada Nabi Musa terus bertindak. Ini menunjukkan Nabi Musa mendahulukan tindakan daripada rasional. Ya? Tetapi ini kali yang ayat yang ke-18 ini menunjukkan Nabi Musa mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku. Nabi Musa tidak terus bertindak, sebaliknya Nabi Musa sebut innaka laghawiyyun mubin. Ya. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahumā. Maka ketika ia bersedia hendak menumbuk orang yang menjadi musuh bagi mereka berdua, qala, dia pun berkata, ya Musa, wahai Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Adakah kamu nak bunuh aku sebagaimana kamu bunuh satu jiwa semalam? In turidu illa an takuna jabbaran fil ardh. Sebenarnya engkau hanyalah hendak menjadi orang yang kejam di bumi. Wa ma turidu an takuna minal muslihin. Dan tidaklah engkau hendak menjadi seorang yang pendamai. Tuan-puan, di sini ada beberapa banyak pengajaran daripada kisah dia. Walaupun disampaikan dalam beberapa ayat sahaja dalam babak ini, tapi ada banyak pengajarannya. Nabi Musa adalah orang yang ada kekuatan fizikal. Dan selalunya orang yang ada kekuatan fizikal cenderung untuk menjadi jabbaran fil ardh. Orang yang diktator di muka bumi. Jabbaran ini ataupun diktator ataupun orang yang terlalu mengarah ataupun kejam. Ya? Jadi di sini Nabi Musa diberi pengajaran
Dan soalan dia adalah kenapa bila disampaikan bahawa apabila Nabi Musa hendak menumbuk. Tuan-puan perhatikan dekat sini. Ada kalimah an. Boleh saja ayat ini sebut falamma arada ayyabtisha. Tapi dekat sini ada an, tambah lagi an, 2 kali an. Falamma an arada ayyabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma. Nampak? Di sini ada sesuatu yang Al-Quran sedang sampaikan, iaitu adanya jarak masa an. Ya? Ini menunjukkan bahawa untuk kali kedua ni bila ada an, berbeza dengan tadi ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 ni terus fawakazahu Musa. Fawakazahu Musa. Tidak ada falamma an arada an yabtisha billadhi aduwwun lahuma, tapi fawakazahu Musa. Musa tumbuh. Di bawah ni disebut falamma, ada falamma an arada, tambah pula an, ya, tambah lagi arada. Jadi ini menunjukkan Nabi Musa kali ini lebih berkira-kira untuk menumbuk. Bukannya terus melaksanakan tindakan, ya. Menunjukkan Nabi Musa tidaklah terikut dengan cadangan Al-Qibti tadi, tidaklah terikut dengan untuk tumbuh Al-Qibti, ya. Tetapi sebaliknya Nabi Musa mengambil masa, dan Nabi Musa tidaklah gopoh untuk meneruskan tindakan baginda, ya. Oleh yang demikian ada penambahan an, memisahkan kedudukan lafaz lamma dan arada. Pemisahan ini menunjukkan ada pemisahan masa, dan seolah-olah menunjukkan Nabi Musa tidaklah gopoh ketika ini berbanding pada peringkat awal tadi Nabi Musa gopoh, ya. Jadi dekat sini kalau anda perhatikan an ini isyarat kepada tempoh yang lebih panjang, ya. Okey, anda perhatikan lagi berbeza dengan ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 tadi berkali-kali Al-Quran menggunakan lafaz fa. Okey, fastaghathahu, ini sebab kaumnya minta tolong, ya. Tapi tindakan Nabi Musa fawakazahu. Nabi Musa segera, ya, serta merta menumbuk. Faqadha, serta merta Nabi Musa membunuh orang. Jadi kalimah serta merta ni fawakazahu faqadha, ini isyarat kepada ketika ini Nabi Musa gopoh. Tapi berikutnya Nabi Musa tidak lagi gopoh. Pengajaran daripada kisah ni, lafaz an ini, untuk menjatuhkan hukuman, kita tak boleh segera gopoh, ya. Untuk menilai orang punya pandangan pula. Contoh orang kritik kita ataupun orang adukan soalan pada kita, jangan terlalu gopoh untuk menjawab dan menilai, ya. Jadi kenapa? Kerana gopoh itu, kata Nabi Musa AS tadi, ayat ke-5, qala hadha min amali syaitan. Ini kerja syaitan, ya. Jadi itu kita sebutkan Nabi Musa ketika ini gopoh dan Nabi Musa tersilap langkah, ya. Ada yang bertanya, bila Nabi Musa ni menumbuk orang sampai mati, ini menunjukkan Nabi Musa tidak maksum. Macam mana kita nak jawab? Ini kisah dalam Al-Quran, ya. Disebutkan peristiwa ni berlaku ketika Nabi Musa belum dilantik sebagai Nabi, ya. Jadi pandangan yang pertama kata Nabi Musa mula dilantik menjadi Nabi adalah apabila dalam perjalanan pulang daripada Madian pergi ke Mesir, Nabi Musa singgah di Turi Saina, Bukit Tursina. Di Bukit Tursina itulah Nabi Musa baru mendapat wahyu yang pertama, lalu Nabi Musa dilantik menjadi Nabi, ya. Itu pandangan yang pertama. Maka mereka katakan ini Nabi Musa tumbuk orang adalah ketika Nabi Musa belum lagi maksum. Sebab sebelum diangkat menjadi Nabi, tidaklah maksum, ya. Okey, yang kedua, Nabi Musa maksum. Kalaulah Nabi Musa telah pun menjadi Nabi, ini adalah kesilapan yang tidak disengajakan. Jadi wallahu a'lam, perbincangan masih lagi terbuka untuk bincangkan hal ini, ya. Jadi perbincangan ataupun perselisihan ini tidaklah kita menjadikan orang yang dia tetap membawa kesimpulan yang sama, iaitu pada Nabi SAW di sisi agama Islam mereka maksum. Mereka adalah terbela ataupun selamat daripada sebarang dosa. Itu pegangan agama Islam kita. Tidak sama seperti agama-agama yang terdahulu. Agama orang Yahudi
mereka banyak menyalahkan nabi-nabi mereka, bahkan mereka condemn ataupun mereka mengutuk nabi-nabi mereka, ya. Dalam surah As-Saff pun dinyatakan betapa orang Yahudi mereka mengutuk Nabi Musa AS. Tapi tidak agama kita menyanjung kedudukan Nabi Musa AS dengan kita mengatakan Nabi Musa maksum. Walau apapun kesilapan yang dilakukan, kalaulah ketika ini telah pun dilantik sebagai Nabi, ini masih lagi dalam daerah maksum. Ya? Tapi andai kata ini adalah satu kesilapan yang membawa dosa, contohlah. Jadi kita katakan Nabi Musa ketika ini belum dilantik menjadi Nabi. Okey, saya teruskan. Ayat seterusnya tuan-puan. Tadi penambahan lafaz an. Kali ini penambahan yang agak sedikit berbeza. Contoh dalam surah An-Nisa ayat yang ke-22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperistirikan oleh bapa kamu, kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Artinya dalam kalangan Arab Quraisy, mereka berkahwin dengan bekas ibu tiri mereka. Ya? Bekas ibu tiri mereka. Jadi Al-Quran datang, Al-Quran menghalang dan mencegah perbuatan ini. Tak boleh ibu tiri berkahwin dengan bekas anak tiri, ataupun anak tiri tak boleh berkahwin dengan bekas ibu tiri. Dan apa kata Al-Quran Al-Karim? Innahu kana fahisha. Itu adalah perbuatan yang keji, wa maqtan, yang dibenci, wa sa'a sabila, dan menjadi seburuk-buruk jalan yang dilalui dalam perkahwinan. Tuan-puan perhatikan, ada kalimah innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Bandingkan dengan surah Al-Isra ayat yang ke-32. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Tuan-puan, beza surah An-Nisa ayat 22 dan surah Al-Isra ayat yang ke-32 ada penambahan maqtan. Penambahan maqtan. Dekat sini tak ada bawah ni. Jadi macam mana yang ini boleh ada maqtan, yang bawah ni tidak ada maqtan? Itu yang atas ni ada kebencian dan bawah ni tidak ada kebencian. Artinya zina, seolah-olah benda ni dalam An-Nisa ayat ke-22 ni, berkahwin dengan ibu tiri adalah kelakuan yang lebih dahsyat daripada zina, kerana ia mengganggu keturunan. Ya? Jadi barangkali kerana itulah ditambah kalimah maqtan untuk menunjukkan ini lebih dahsyat. Ya? Ini lebih dahsyat. Tambahan pula ayat 32 ni sebut menghampiri zina, bukannya wala taznu, janganlah kamu berzina, tapi menghampiri zina. Lain dia dengan berzina. Jadi dekat sini ini menunjukkan ayat ke-22 ni lebih dahsyat larangan tegahannya berbanding bawah ni, tanpa menafikan zina pun memang fahisyah, salah satu perbuatan yang terkutuk. Ya? Cuma adalah sedikit kemaafan pada ayat ke-22, illa ma qad salaf, kecuali apa yang dah berlaku. Yang sebelum ni berlaku dimaafkan. Tapi mula daripada sekarang tak boleh lagi kahwin dengan ibu tiri. Jadi kalimah maqtan, penambahan ini menambahkan lagi ketegangan ataupun stresnya ayat ini terhadap larangan ini. Ya? Okey, setakat ni saya rasa jelas kot untuk tajuk contoh ini, sebab dia taklah susah sangat. Ya? Saya teruskan dengan contoh berikutnya. Dalam surah At-Taghabun, firman Allah, yauma yajma'ukum liyaumil jama'. Ingatkanlah masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan untuk menerima balasan. Dzalika yaumut taghabun, itulah hari masing-masing nampak kerugiannya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan, dan ingatlah sesiapa yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal saleh, yukaffir anhu sayyi'atihi, nescaya Allah mengampunkan dosa-dosanya, wa yudkhilhu jannat, dan memasukkannya ke dalam syurga. Tajri min tahtihal anhar, syurga yang mana di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang besar. Anda bandingkan dengan surah At-Talaq. Surah At-Talaq firman Allah, Rasulan yatlu alaikum ayatillah, dengan mengutuskan seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah,
mubayyinat, yang menerangkan kebenaran, liyukhrijal ladzina amanu, supaya Allah mengeluarkan orang-orang yang sedia diketahuinya akan beriman, wa amilus salihat, dan beramal soleh, minadh dhulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan, dan barang siapa yang beriman dan beramal saleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya, qad ahsanallahu lahu rizqa, Allah telah mengurniakan kepadanya sebaik-baik pemberian. Tuan-puan, ada perbezaan antara surah At-Talaq dan At-Taghabun ya. Dalam surah At-Talaq, Allah sebut wa may yu'min billah wa ya'mal salihan, tu masuk yudkhilhu jannat. Anda bandingkan dengan surah At-Taghabun, wa may ya'mal salihan wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyiatihi. Ada tambahan yukaffir anhu sayyiatihi. Allah menghapuskan keburukan-keburukannya. Sebaliknya yang bawah ni tidak disebutkan keburukan itu dihapuskan. Kenapa ya dalam surah At-Taghabun disebutkan keburukan dihapuskan, tetapi dalam surah At-Talaq tidak dinyatakan keburukan dihapuskan, tapi terus Allah sebut Allah masukkannya ke dalam syurga. Jadi itu yang kita nak bincangkan. Ada dua ayat ini kita nak bandingkan. Maka kita perhatikan surah At-Taghabun ini ceritanya tentang siapa? Kita tengok ya, ceritanya tentang siapa ya. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Di antara sebab-sebab kufur orang-orang kafir ialah kerana mereka menyangkakan bahawa mereka tidak akan sesekali dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Katakanlah, bahkan demi Tuhanmu, kamu akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima amiltum. Kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Fa aminu billahi wa rasulihi. Dan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, serta kepada penerangan cahaya Al-Quran yang kami turunkan, wallahu bima ta'maluna khabir, dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Nampak tak dekat sini? Allah sebutkan ayat ini kepada golongan yang kafir dan Allah perintahkan untuk mereka beriman. Lalu Allah sebutkan wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyiati. Artinya orang kafir ini mereka ada keburukan-keburukan mereka yang terdahulu. Barangkali kerana keburukan itulah yang menahan mereka daripada memeluk ataupun menganut agama Islam. Ya, Allah sediakan, Allah maklumkan kepada mereka bahawa yukaffir anhu sayyiatihi. Allah akan hapuskan keburukan-keburukan itu. Maka konteks ayat At-Taghabun ini merujuk kepada za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir. Ya. Kalau kita ikut daripada penyampaian konteks ayat ni lah. Ya. Okey, jadi sesuai dengan itu, galakan untuk memeluk agama Islam ini, Allah sebutkan lagi yukaffir anhu sayyiatihi. Allah hapuskan dosa-dosa ataupun kesilapan ataupun keburukan. Sesuai dengan perangai orang kafir yang banyak keburukannya. Berbanding dalam surah At-Talaq, Allah sebut a'addallahu lahum 'adzaban syadida. Allah menyediakan bagi mereka azab siksaan yang seberat-beratnya. Fattaqullah, maka takutlah, bertakwalah. Ya ulil albabil ladzina amanu, wahai orang-orang yang berakal sempurna, wahai ulul albab, alladzina amanu, yang beriman. Artinya ayat ini merujuk pada orang beriman. Ya, supaya tidak menjadi seperti mereka yang menerima azab yang pedih, maka fattaqullah. Wahai ulul albab, wahai orang-orang yang ada akal fikiran yang sempurna, alladzina amanu, yang beriman, ittaqullah, takutlah. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan. Ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat liyukhrijal ladzina amanu wa amilus salihati minadh dhulumati ilan nur. Dengan mengutuskan seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah yang menerangkan kebenaran, liyukhrijal ladzina amanu, untuk mengeluarkan orang yang beriman, wa amilus salihat. Ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman, maka tidak seperti dalam surah At-Taghabun disebut yukaffir anhu sayyiatihi, dalam surah At-Talaq tidak dinyatakan yukaffir anhu sayyiatihi. Ya? Jadi
Habis saja wa amal salihan, Allah nyatakan yudkhilhu jannat. Allah masukkannya ke dalam syurga. Jadi dekat sini tidak dinyatakan Allah hapuskan dosa-dosa mereka, bukanlah bererti mereka tidak ada dosa, ya. Tetapi seolah-olah untuk menyebutkan bahawa orang yang beriman sepatutnya mereka tidak ada keburukan-keburukan itu. Lazimnya begitu. Lazimnya adalah orang-orang yang beriman tidak ada sayyiat, ya. Maka disebabkan itu yudkhiluhu jannat, Allah masukkan ke dalam syurga tanpa dinyatakan yukaffir anhu sayyiati. Jadi sesuailah dengan penyampaiannya surah At-Talaq. Begitulah, tidak ada penambahan yukaffir anhu sayyiatihi pada tempatnya, ya. Okey, saya teruskan. Kalau tuan-puan ada soalan boleh teruskan bertanya. Kalau perlukan kepada perbincangan boleh maklumkan, ya. Kita sama-sama berbincang. Sebab tuan-puan, perbincangan tentang keindahan bahasa Al-Quran ia tak memadai dengan tuan-puan dengar pasang telinga saja. Kadang-kadang ia perlu libatkan diskusi ataupun perbincangan. Dengan berbincang kita meluah. Dengan meluah kita nampak lagi keindahan bahasa Al-Quranul Karim, ya. Saya teruskan tuan-puan. Kalau ada soalan tuan-puan boleh nyatakan ataupun pandangan ataupun kritikan silakan, ya. Kita sama-sama belajar insya-Allah. Okay, saya teruskan dengan contoh berikutnya. Dalam surah Luqman, Allah berfirman, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami walla mustakbira, ia berpaling dalam keadaan angkuh. Ka'an lam yasma'ha, seolah-olah dia tak pernah dengar. Ka'anna fi udunaihi waqra, seolah-olah diletakkan dalam telinganya ada waqra, penyumbat. Dekat sini penyumbat. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Anda bandingkan ayat seperti ini juga ada disebutkan dalam surah Al-Jathiyah. Tutla alaihi thumma yusiru mustakbiran ka'an lam yasma'ha, tetapi tidak ada lafaz ka'anna fi udunaihi waqra, seolah-olah diletakkan penyumbat di telinga mereka. Allah sebut begini, ya. Dibacakan kepadanya kemudian dia terus menerus mustakbira, sombong, seolah-olah dia tak pernah dengar dia. Tapi tak sebut seolah-olah di telinganya ada penyumbat, tak sebut. Tapi atas ni disebut ka'anna fi udunaihi waqra. Kenapa, ya, dalam surah Al-Quran ada ka'anna fi udunaihi waqra, tapi surah Al-Jathiyah tidak ada ka'anna fi udunaihi waqra. Kita melihat pada konteks ayat, ya. Konteks ayat dalam surah Luqman ini, Allah bercerita tentang satu kumpulan manusia. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith. Dalam kalangan manusia ada yang membeli lahwal hadith, cerita-cerita yang menghiburkan, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang daripada jalan Allah, bighairi ilm, tanpa asas pengetahuan, wa yattakhidaha huzwa, dan mengambil agama Allah itu sebagai bahan ejekan, huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin, maka mereka itu orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Lalu Allah sambung daripada ayat ini, wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, walla mustakbira, berpalinglah dia dalam keadaan sombong, ka'an lam yasma'ha, seolah-olah dia tak pernah dengar, ka'anna fi udunaihi waqra, dan dia letakkan penyumbat di dua telinganya, fabashshirhu bi'adzabin alim. Tuan-puan perhatikan, ini adalah kumpulan yang sifat mereka Allah sebut mereka mengambil lahwal hadis, ya, mereka tak nak dengar ayat Allah. Kemudian mereka mengambil agama Allah ini huzwa, sebagai bahan ejekan. Jadi mereka sendiri tak nak, enggan mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Disebut ka'an lam yasma'a ka'anna fi udunaihi waqra, belum dengar lagi. Dibacakan kepada mereka tapi mereka tutup telinga mereka. Ya. Tapi anda bandingkan dengan surah Al-Jathiyah. Wailul likulli affakin athim. Celakalah bagi tiap-tiap pendusta yang berdosa. Sebab apa? Yasma'u ayatillah. Ni dah dengar ni. Dengar ayat Allah. Tadi, idza tutla alaihi. Dibacakan ayat Allah. Ini, yasma'u ayatillah. Dia dengar ayat Allah. Tutla alaihi. Dibacakan kepadanya. Summa yusirru mustakbira.
kemudian dia terus menerus sombong, ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tak dengar. Jadi awal sebut dia dah dengar, macam mana nak sebut ada penyumbat dekat dia? Sebut dia dah dengar. Cuma tindakan, responnya ka'allam yasma'ha. Kalau yang atas ni, dibacakan, tidaklah sebut mereka dengar. Jadi tak sebut lagi mereka dengar. Jadi seolah-olah memang mereka tutup telinga untuk mereka tak dengar. Ya? Jadi itu perbezaan antara surah Luqman dengan surah Al-Jathiyah. Penambahan ka'anna fi udunaihi waqra, menambahkan lagi ketegasan ayat yang ke-7 dalam surah Luqman berbanding ayat yang ke-8 dalam surah Al-Jathiyah. Jelas ke tuan-tuan ya? Okey, saya teruskan lagi. Lagi satu lagi tuan-puan, kalau tuan-puan perhatikan dalam surah Al-Jathiyah Allah sebut wailul likulli affakin athim. Kumpulan yang buat ni adalah affak. Kumpulan yang bawa ifk, yang bawa pendustaan ataupun fitnah. Athim, pendosa. Tapi anda perhatikan berbeza dengan yang ke-6 ini, kumpulan ini adalah yashtarilah wal hadis. Kerjanya adalah liyudilla an sabilillah, bukan sekadar bawa fitnah, dia nak sesatkan orang daripada jalan Allah. Wa yattakhidha huzwa, tak cukup dengan itu dia mengambil agama Allah ini sebagai bahan ejekan, ya, bahan perlian. Jadi ini menunjukkan ini adalah kumpulan yang awal lagi, peringkat awal lagi, keingkaran mereka terhadap ayat Allah itu lebih dahsyat. Berbanding bawah ini, mereka adalah orang yang mendengar kalam Allah, tapi cara mereka tu tidak seperti orang yang mendengar kalam Allah. Jadi ada perbezaan, ada ka'anna fi udunaihi waqra ataupun tidak. Okey, kalau ada soalan boleh teruskan tuan-puan bertanya. Saya teruskan dengan contoh berikutnya. Anda kata kalau tuan-puan nak berehat pun boleh maklumkan, kita berehat sekejap ya. Okay, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-92, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu. Dan ta'alah kamu kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan ta'alah kepada Rasul, wahdharu, dan awaslah. Yakni jangan sampai menyalahi perintah Allah dan Rasul. Fa in tawallaitum, maka sekiranya kamu berpaling, yakni enggan menurut apa yang diperintahkan itu, fa'lamu, maka ketahuilah, annama ala rasulina al-balaghul mubin, bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah dengan jelas nyata. Jadi tuan-puan, perhatikan ini surah Al-Ma'idah ada sedikit perbezaan dengan surah At-Taghabun. At-Taghabun bagaimana penyampaian surahnya? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ta'ala Allah dan ta'ala Rasul, tidak ada kalimah wahdaru. Dekat sini tak ada wahdaru. Ya, dan awaslah. Fa in tawallaitum, sekiranya kamu berpaling, fa'lamu, fa'lamu pun tidak ada dekat sini. Antara fa dengan innama lah dekat sini. Ya, fa'lamu ni. Tambah i'lamu, i'lamu tak ada dekat sini. Innama ala rasulinal balaghul mubin, ini samalah. Annama ala rasulinal balaghul mubin. Jadi kenapa ya dalam surah Al-Ma'idah ayat 92 ada wahdaru, satu, berhati-hati ataupun berwaspada. Yang kedua, fa'lamu, ketahuilah. Berbanding dalam surah At-Taghabun tidak ada penambahan wahdaru dan tidak ada fa'lamu. Ya. Jadi ini yang kita nak bincangkan pada petang ni. Contohnya penambahan i'lamu dan ihdaru. Maka perbandingannya adalah kita perhatikan pada penyampaian surah Al-Ma'idah yang mengandungi beberapa hukum hakam. Hukum hakam yang terkandung dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Saya baru pertama kali ikut, selalunya berapa jam kelas ni? Selalunya kelas ini adalah 1 jam setengah. 1 jam setengah ya. Jadi selalunya habis pukul 4. Tapi kadang-kadang saya tengok juga keadaan. Selalu juga saya tamatkan pada jam 3.50 ataupun 3.55 ataupun awal sikit 3.45. Setakat ni paling laju rasanya 3.45 dah tamat lah. Paling laju. Tapi saya cuba untuk tidak lanjakkan masa ya. Selalunya pukul 4 tu memang dah tamat insya-Allah, mudah-mudahan ya. Saya teruskan. Jadi selalunya 1 jam setengah. Saya pernah buat penyampaian bahasa Arab, keindahan Al-Quran dalam tempoh 1 jam. Dia rasa tak cukup pula. Tapi bila kita buat 1 jam setengah, kadang-kadang rasa lebih. Jadi mungkin 1 jam suku lebih sesuai lah. 1 jam 15 minit ataupun 1 jam 20 minit. Penyampaian yang seperti ini mudah-mudahan. Dia kalau kita akan rasa tidak lama bila ada diskusi. Kalau ada diskusi 1 jam setengah mungkin tak cukup ya. Okay, saya teruskan. Wahai orang-orang yang beriman, ada hukum hakam dalam surah Al-Ma'idah ni yang Allah nyatakan. Yang pertama tentang apa? Innamal khamru wal maisir.
Sesungguhnya arak, wal maisir judi, wal ansab pemujaan berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsum min amali syaitan adalah perkara kotor daripada perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka hendaklah kamu menjauhinya. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan hanyalah bermaksud untuk menimbulkan permusuhan antara kamu dan kebencian. Fil khamri wal maisir, melalui arak dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, nak menghalang kamu daripada berzikir, mengingati Allah, wa anis salah, dan daripada salat. Fahal antum muntahun, oleh itu mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Lalu itulah ayat yang 92 ni, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdharu. Taatlah Allah dan taatlah Rasul, wahdharu, berwaspada daripada benda ni. Sebab ini adalah kebiasaan orang Arab. Mereka melakukan arak, mereka berjudi, tetapi tanpa mereka sedar, rupanya ini adalah yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Hasil daripada judi, hasil daripada arak, hasil daripada benda ni menimbulkan kebencian dan permusuhan. Maka Al-Quran datangkan hukum hakam, Al-Quran guna pakai nama Allah, ati'ullah, ati'ur rasul, wahdharu. Kalimah waspada ditambah. Ya? Oleh kerana ini adalah benda yang penting, benda yang boleh mendatangkan mudarat, maka Al-Quran tambah lagi, fa'lamu, ketahuilah, kalimah i'lam. Anda bandingkan dengan surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun bukannya bercerita tentang hukum hakam, tapi surah At-Taghabun lebih bercerita tentang bagaimana untuk menghadapi musibah. Ya? Jadi Allah sebut, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ini bukanlah seperti dalam konteks surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah itu adalah perkara-perkara yang jelas haramnya. Perkara yang jelas mendatangkan mudaratan. Tetapi bahagian bawah ini bukannya pada perkara yang haram, tapi bagaimana untuk mengendalikan hati ataupun emosi ketika berhadapan dengan musibah. Antaranya tip yang diberikan, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ta'ala Allah, ta'ala Rasul, fa in tawallaitum, jika kamu berpaling, fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Sesungguhnya Rasul kami tetap juga menjalankan tugas al-balaghul mubin, menyampaikan dengan jelas yang nyata. Ya, tuan-puan perhatikan, ada perbezaan antara surah At-Taghabun dan surah Al-Ma'idah. Kerana itu ada penambahan wahdharu, kerana itu juga ada penambahan i'lamu. Setiap penambahan membawa kepada penambahan makna. Ya? Okey, setakat ni kalau tuan-puan ada soalan boleh teruskan. Saya akan terus bercakap saja tuan-puan, ya, insya-Allah. Saya teruskan dengan contoh berikutnya. Contoh yang saya nak beri perhatian kepada tuan-puan adalah pada ayat yang ke-11 surah Al-Fath. Firman Allah, qul, katakanlah, faman yamliku lakum minallahi syai'a. Maka adakah sesiapa yang berkuasa mempertahankan kamu daripada terkena atau menerima sesuatu ketetapan? In arada bikum darra, sekiranya Allah menginginkan terhadap kamu itu bahaya. Au arada bikum naf'a, ataupun Allah menginginkan untuk kamu beroleh manfaat. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bahkan Allah adalah Maha mendalam pengetahuannya tentang sebab ketinggalan yang kamu lakukan itu, dan ia akan membalasnya. Okay, anda perhatikan dengan saya tertinggal ni. Dalam surah Al-Ma'idah, kita bandingkan dengan surah Al-Ma'idah atas ni. Bukan saya tertinggal, ya, saya terlepas pandang. Okay, dalam surah Al-Ma'idah, qul
faman yamliku minallahi syai'a. Katakanlah wahai Muhammad, maka siapakah yang dapat menahan daripada Allah syai'a sesuatu? In arada, sekiranya Allah ingin ayyuhlikal masih ibn Maryam, untuk mematikan al-Masih anak Maryam, wa ummahu, dan ibunya, wa ma fil ardi jami'a, dan semua orang yang ada di bumi keseluruhannya. Ya? Okey, jadi kalau anda perhatikan dekat sini, kalimah yang disebutkan dekat sini, qul faman yamliku minallahi syai'a. Siapakah yang boleh menghalang ataupun memiliki kekuasaan untuk halang Allah daripada sesuatu perkara? Jadi dekat sini tidak ada lafaz lakum kat tengah ni. Ya, qul faman yamliku lakum. Berbanding dalam surah berikutnya, dalam sini, qul faman yamliku lakum, ada lafaz lakum. Jadi kenapa dia ada tambah lakum dekat sini, tapi yang atas tadi tidak ada lafaz lakum. Okey, lafaz lakum ini merujuk kepada pihak yang dikhususkan. Kita perhatikan ayat ni, sifatnya lebih khas, lebih khusus. Ayatnya surah Al-Fath ayat 11 ni, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab. Orang-orang Badui yang ketinggalan tidak turut sama denganmu ke Hudaibiyah, dia akan berkata kepada kamu, syaghalatna amwaluna, harta-harta kami telah pun menyibukkan kami, wa ahluna, begitu juga keluarga kami. Fastaghfir lana, tolonglah, mohon ampun untuk kami. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, mereka berkata dengan lidah-lidah mereka apa yang tidak ada pada hati mereka. Maka Allah sambung, qul faman yamliku lakum minallahi syai'a, siapa yang boleh memiliki untuk kamu ni, boleh menolong kamu untuk menghalang daripada Allah sesuatu, in arada bikum darra, sekiranya Allah berkehendak kepada kamu darra, perkara yang mudarat, au arada bikum naf'a, ataupun Allah menginginkan untuk kamu ini naf'a, manfaat. Balkan Allahu bima ta'maluna khabira, bahkan Allah itu maha mendalam pengetahuannya dengan apa yang kamu lakukan. Anda perhatikan dekat sini, ada kalimah ataupun kumpulan yang dispesifikkan, iaitu al-mukhallafuna minal a'rab, orang Badui yang tidak turut berjuang. Itu dalam surah Al-Fath. Tetapi apa beza dengan surah Al-Ma'idah? Surah Al-Ma'idah, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Telah kufur orang-orang yang berkata bahawa Allah itu Al-Masih anak Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a. Jadi kalau tadi saya sebutkan khusus, yang ini sifatnya lebih umum. Sebab apa? Allah sebutkan kat sini, ya, siapa yang boleh melawan Allah daripada sesuatu perkara, in arada an yuhlikal masih ibn Maryam, apabila Allah ingin membinasakan ataupun mematikan Isa anak Maryam, wa ummahu, dan ibunya, wa man fil ardi jami'a, dan semua orang yang ada di bumi. Jadi kalimah wa man fil ardi jami'a ini isyarat kepada umum. Ya, yang bawah tadi khusus sebab ada al-a'rab. Yang ini umum. Sebab apa? Allah sebut wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan Allah memiliki kuasa memerintah langit dan bumi dan apa yang ada di antara dua ini. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalimah wa man fil ardi jami'a ini isyarat kepada ini lafaz yang lebih umum. Qul faman yamliku minallahi syai'a, tidak ada lakum. Berbanding yang bawah ini merujuk kepada al-mukhallafuna minal a'rab, maka ada penambahan lakum. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'a. Lakum ditambah untuk merujuk pada makna yang lebih khusus. Ya. Okey, alhamdulillah. Puan-puan, kalau saya laju maklumkan, kalau saya bolak umak pun maklumkan juga, ya. Kita sama-sama dapatkan penjelasan, ya, insya-Allah, ataupun clear benda yang kita bentangkan ni. Okey, saya teruskan. Saya akan teruskan saja, tuan-puan. Mudah-mudahan Ustaz, teruskan Ustaz. saya teruskan, ya. Jelas Ustaz, jelas. Ya, insya-Allah. Laju sikit tapi okeylah. Laju, Okay, Ustaz cakap main melaju. saya cuba perlahankan sedikit, insya-Allah, ya. Saya cuba perlahankan sikit. Walaupun okeylah, kalau boleh saya nak biarlah jelas dan saksama. Okey, kita teruskan dengan surah Al-Ankabut ayat yang ke-22. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut
Wama antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri daripada kekuasaan Allah di bumi dan tidak juga di langit sekalipun. Di sini ada soalannya, syai'a vs jami'a. Ada beza tak syai'a dengan jami'a? Okey. Syai'a ni dia betul lafaz yang umum, ya. Dekat sini qul faman yamliku minallahi syai'a. Tak ada satu pun, tak ada orang pun yang boleh menghalang kamu daripada Allah sesuatu pun, syai'a. Ya. Ayat ni juga ada qul faman yamliku minallahi syai'a. Syai'a ni sesuatu. Tapi jami'a maksudnya semuanya. Jadi apa maksudnya? Okey, kalau disebutkan contohlah qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi syai'a. Contohlah kalau jami'ah ni diganti dengan syai'a. Artinya siapa yang boleh halang Allah kalau Allah nak matikan al-Masih anak Maryam ataupun ibunya Maryam ataupun sesiapa sahaja di muka bumi. Kalau disebut wa man fil ardi syai'a, artinya sesiapa sahaja. Seorang boleh, dua orang boleh. Siapa-siapa sahaja. Kalau sebut seorang pun termasuk. Tapi kalau sebut wa man fil ardi jami'ah, semua yang ada di bumi, maksudnya semua orang. Kalau ada jutaan, semua jutaan orang Allah matikan. Tak ada orang yang boleh halang. Itu beza jami'ah dengan syai'ah. Syai'ah, ya. Contoh macam COVID lah. COVID ni bukannya membunuh semua orang, bukannya membunuh jami'ah, bukannya membunuh semua orang. Dia bunuh sebahagian yang Allah nak gantikan, ya. Jadi ada beza syai'ah dengan jami'ah. Jami'ah merujuk pada seluruhnya. Syai'ah boleh jadi seorang, boleh jadi dua orang, boleh jadi semua, ya. Itu syai'ah. Okey, mudah-mudahan membantu ya Dr. Khatijah, ya, insya-Allah. Okey, saya teruskan. Kalau doktor ada tambahan lagi boleh maklumkan terus, ya. Kita sama-sama berbincang insya-Allah. Okey, dalam surah Al-Ankabut firman Allah, "Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama." Dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri daripada kekuasaan Allah di bumi, wala fis sama, dan tidak juga di langit sekalipun. Wa ma lakum min dunillahi min wali. Dan kamu tidak akan mendapat sebarang pelindung, wala nasir, dan penolong yang lain daripada Allah. Tetapi kalau tuan-puan bandingkan dengan surah Asy-Syura ayat yang ke-31, wama antum bimu'jizina fil ard. Kamu tidak akan dapat melemahkan kuasa Allah di bumi. Wama lakum min dunillahi min wali, dan kamu tidak ada sebarang pelindung, wala nasir, dan pemberi pertolongan. Jadi anda perhatikan ada perbezaan surah Asy-Syura ayat 31 dan surah Al-Ankabut ayat yang ke-22. Apakah perbezaannya? Perbezaannya adalah wala fis sama. Kalimah wala fis sama tidak disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-31. Kenapa ya? Dalam surah Asy-Syura tidak ada wala fis sama. Tetapi dalam surah Al-Ankabut ada kalimah wala fis sama. Ya? Wa malakum ni dua-dua ni ada wa malakum. Oh, tak perasan. Cuma bezanya, kenapa dekat sini ada wala fis sama, yang bawah ni tidak ada wala fis sama. Jadi kita sebutkan, setiap kali ada penambahan, ia ada penambahan pada makna. Ya, ia ada penambahan pada makna. Okey, kita perhatikan, ya. Ini kerana dalam surah Al-Ankabut ini, Allah paparkan beberapa umat. Bermula daripada zaman Nabi Nuh, kemudian beralih dengan kisah Nabi Ibrahim, kemudian beralih kepada kisah Nabi Lut. Tadi kita dah sebutkan kisah Nabi Lut, kan. Kemudian Nabi Syuaib dan sebagainya, tentang umat-umat mereka yang mendustakan nabi-nabi mereka. Jadi ini melibatkan zaman yang lebih panjang. Ya. Okey, lalu Allah berikan mereka, Allah turunkan azab kepada umat-umat yang ini. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib dan sebagainya. Jadi dalam surah Al-Ankabut, ia pada aspek Al-Quran sedang bercerita tentang umat-umat terdahulu yang mendustakan nabi mereka, maka wama antum bimu'jizina fil ard. Mereka tidak mampu untuk melemahkan Allah, untuk mengalahkan Allah di bumi wala fis sama, mahupun di langit. Tambahan wala fis sama merujuk kepada tambahan sesuatu, iaitu tambahan masa ataupun tambahan peristiwa ni. Berbanding dalam surah Asy-Syura,
aspek yang dibentangkan adalah pada aspek menghadapi musibah. Wama asabakum min musibah. Dan apa jua yang menimpa kamu daripada sesuatu musibah, fabima kasabat aydikum, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan, wa ya'fu an katsir. Dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar daripada dosa-dosa kamu. Ini ada aspek rasam ya sikit ya kat sini. Ada wa ya'fu, ada alif. Alif dekat sini sepatutnya kalau kita belajar bahasa Arab dia tak ada alif ni. Ya, dia tak ada alif ni ya. Sebab ini menunjuk pada singular. Okey, saya teruskan. Jadi dekat sini tuan-puan, pada ayat ni dia tidak ada wala fi sama. Sebab apa? Sebab aspek yang dibincangkan pada salah satu sudut saja, iaitu satu musibah. Macam mana nak menghadapi musibah. Berbeza dengan ayat yang tadi, yang atas surah Al-Ankabut, ia bercerita tentang pelbagai umat bermula zaman Nabi Nuh AS. Maka oleh kerana konteks penceritaan ataupun persembahan surah Al-Ankabut pada menceritakan pendustaan umat-umat terhadap para Nabi SAW, dan begitulah para Rasul SAW mereka diperangi, lalu Allah datangkan hukuman kepada kaum-kaum tersebut. Sesuailah dengan itu, ada penambahan perkataan pada ayat berkenaan ya. Jadi ada penambahan wala fis sama, iaitu Al-Quran memanjangkan cabaran kepada mereka dan memaklumkan bahawa mereka ini lemah. Sekalipun kalau mereka mampu untuk pergi ke langit, mereka tidak akan terlepas daripada seksaan ataupun hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, kan biasa juga kan dalam filem mereka ketengahkan kalau berlaku kiamat, mereka buat satu alat pengangkutan untuk pergi ke dunia yang lain supaya mereka tak terkena kiamat. Tapi sebenarnya kalau mereka naik ke langit pun mereka tak akan terlepas daripada Allah. Wa ma antum bimu'jizina fil ard, bukan saja di bumi, wala fis sama. Ya, berbeza dengan Asy-Syura itu pada konteks menghadapi musibah. Okey, saya teruskan ya. Satu lagi contoh. Lepas tu kita mungkin boleh tamatkanlah perbincangan ni insya-Allah. Saya ingat nota ni mungkin boleh ditamatkan dalam 4 sesi. 3 sesi, tapi nampaknya kita dah sampai muka surat yang ke-18. Mungkin minggu depan dah boleh tamatkan nota ni. Mungkin kita boleh masuk tajuk berikutnya insya-Allah ya. Ataupun pada minggu yang keempat nanti saya mungkin boleh ceritakan lagi apa perbincangan yang kita boleh bincang melalui kelas ni. Tak semestinya keindahan bahasa Al-Quran. Ada banyak lagi keindahan dalam Al-Quran yang kita belum selami lagi. Ni tuan-puan dah pergi sejauh ini. Tak ingat saya, tak silap saya, kita dah sampai siri yang ke-35, masya-Allah. 35 minggu dah. 35 ni kalau dibahagikan pada 4, masuk dekat 9 bulan. 5 minggu lagi beranaklah saya tuan-puan ya. Kalau buat kelas ni 40 minggu boleh beranak kan. Tapi maksudnya ni dah 35 minggu tuan-puan dah selami keindahan bahasa Al-Quran sejauh ini. Tapi andai kata kalau perlu atau relevan untuk diteruskan, kita teruskan. Saya pun tak ada masalah. Saya pun suka untuk tanya sikit Ustaz. Silakan. Yang fu tu yang Ustaz kata singular tu sama dengan muka surat 35 yang yad'u tu ke? Dia ada itu menunjukkan singular ke tu? Wallahu yad'u. Wallahu yad'u itu singular ya. Singular ya. Jadi yang itu tu menunjukkan singular lah. Ayat 221. Itu resam ke yang Ustaz? Itu resam. Saya duduk tanya juga mengapa tu. Okey, now resam. Jadi itu walaupun nampak macam jamak tapi dia singular Ustaz. Dekat sini. Ini sebenarnya situ bukan kan. Jadi itu resam lah Ustaz. Ni bukan jamak, ini singular, memang mufrad. Okey, terima kasih. Sama-sama ya. Jadi ada ilmu rasam. Tapi saya tak pasti dalam Akademi Tadabbur Malaysia dah dibentangkan belum ilmu rasam. So ada ilmu rasam. Ilmu rasam dia berkait dengan yang pertama, sebelum masuk tentang ijaz rasam, kena bincang dulu periwayatan rasam. Jadi ada ilmu riwayat dulu. Ya, ilmu periwayatan rasam. Jadi kenapa yad'u ada tambah alif?
Kenapa ya'fu ada tambah alif? Asalnya kita bincangkan ini kerana itulah yang dinukilkan ataupun yang dinakalkan oleh para ilmuwan ataupun para sahabat radhiyallahu alaihim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rentetan daripada itu baru kita bincang apakah hikmah ada alif ni. Jadi kenapa wa ya'fu an katsir? Kenapa ada alif? Sedangkan kalau saya belajar kaedah bahasa Arab tak boleh ada alif, betul tak Puan Nyonya? Ya, tu yang terfikir tu tapi tak ada orang lah. Tu bila Ustaz cakap macam tu teringat yang ini. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Jadi bentuk yang sebegini bukan ini sahaja tuan-puan. Ada keadaan tertentu sepatutnya ada alif tapi tak ada alif. Contohnya dalam Al-Quran ada kalimah ja'u. Ja'u fa'u ba'u. Ja'u fa'u ba'u. Kejap saya tunjukkan satu bentuk lah. Jadi ja'u fa'u ba'u sepatutnya ada alif kalau kita ikut kaedah bahasa Arab. Tapi dalam Al-Quran dia tidak ada alif untuk ja'u fa'u ba'u. Ya, saya tunjukkan satu contoh lah. Ya tuan-puan ya. Muka surat 74. Ni selingan tuan-puan ya. Selingan. Untuk memaklumkan tuan-puan, ilmu dalam Al-Quran terlalu banyak dan terlalu meriah. Sangat seronok kalau dibincangkan satu persatu ilmu dalam Al-Quran ni. Ayat 184. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u. Ini kalau ikut kaedah bahasa Arab kena ada alif sebenarnya. Ya, ja'u sebab ni jamak. Betul Ustaz, betul. Sama juga fa'u ba'u. Jadi ada 3 kalimah ni, ja'u fa'u ba'u. Kenapa dalam Al-Quran tidak ada alif? Saya timbulkan persoalan, tuan-puan boleh cuba mencari jawapannya insya-Allah. Alif lepas wa tu ke Ustaz? Ya, alif selepas waw. Sebab alif itu dia panggil sebagai alif al-fariqah. Alif al-fariqah iaitu alif yang masuk pada wawul jamaah. Ya. Single itu refer pada siapa pelakunya? Tadi ayat ni ya'fu an katsir ni pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kat mana tadi wa ya'fu an katsir tadi? Dekat sini. Wa ya'fu an katsir. Siapakah yang memaafkan sebahagian besar ni? Allah Taala ni. Allah yang pelakunya, fa'ilnya adalah Allah. Jadi ini seorang satu yang buat ni. Sama dengan tadi wallahu yad'u. Dekat situ dalam surat yang ke-35 tadi wallahu yad'u ilal jannati kan. Yad'u dekat situ Allah fa'ilnya. Satu juga, singular lah. Satu. Jadi kalau ikut kaedah bahasa Arab, alif ni tak perlu ditambah untuk kalimah singular mufrad. Sama juga alif perlu ditambah pada kalimah jamak. Pada wawul jamaah. Jadi soalan dia, kenapa ada keadaan tertentu ada alif, keadaan tertentu tidak ada alif? Bukankah ini agak bercanggah dengan kaedah bahasa Arab yang kita pelajari? Ya? Dalam bab al-imla, dia ada subjek imla, subjek ejaan. Untuk Al-Quran dinamakan Ar-Rasmul Qurani, ejaan dalam Al-Quran Karim. Ya? Jadi itu ada perbincangan lah kenapa ada alif ataupun tidak ada alif. Saya tinggalkan persoalan saja sebab medan kita bukan berbincang tentang ejaan. Ya? Okay. Saya teruskan satu lagi contoh ya, tuan-puan. Boleh ke? Kita dah sampai ke 3.50. Mungkin kita boleh tamatkan insya-Allah petang ni. 3.50 mungkin kot. Saya rasa boleh kita tamatkan pada muka surat 17. Minggu hadapan insya-Allah kita masuk pada muka surat yang ke-18. Tuan-puan ada lagi soalan berkaitan Al-Quranul Karim, apa-apa sahaja. Mungkin kita boleh bincangkan insya-Allah. Ataupun ada tambahan? Luahan, kritikan, bantahan dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz. Semalam ibunya ada tanya dekat Ustaz Yusuf tentang surah Al-Mu'minun, perkataan sirat, ayat surah Al-Mu'minun ayat 73. Perkataan siratim mustaqim. Apa beza, kenapa dia tak ada alif lam? Kenapa dia nakirahkan perkataan sirat? Sebab sirat tu kan patutnya satu jalan yang lurus tu, satu jalan khas. Satu saja kan, berbeza dengan Al-Fatihah as-sirat. Dia tak ada tanwin, dia ada makrifah lah alif lam. Tapi kenapa di sini dia siratin? Ada nakirah. Kenapa nakirah?
Dan Ah, satu lagi adalah makrifah. ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih soalan yang baik. Jadi Ustaz Yusof menjawab macam mana? Ustaz Yusof suruh kami tanya dekat Astazizah lain. Okey. Okey, jadi saya rasa Ustaz Yusof lebih tahu, lebih alim daripada saya. Saya tak pandai sangat ya. Cuma mungkin saya boleh kongsikan apa yang saya tahu sikit lah. Apa yang saya tahu sikit je lah ya. Okey, kenapa ya dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Digunakan jalan yang lurus itu menggunakan lafaz ma'rifah, jalan yang diketahui. Tetapi dalam surah Al-Mu'minun ayat 73 ni digunakan lafaz nakirah. Okey, anda perhatikan, tengok pada konteks dia. Tengok ayat yang kita mulakan daripada ayat yang ke-68 ni. Ni bagus ya, ayat ni memang baguslah untuk dibincangkan. Ayat daripada ayat 68. Tengok afalam yatadabbarul qaul. Maka adakah kerana mereka tak memahami kata-kata ajaran al-qaul? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Ataupun kerana telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada datuk nenek moyang mereka yang telah lalu. Am lam ya'rifu rasulahum. Ataupun kerana mereka tak kenal rasul mereka, fahum lahu munkirun, lalu mereka mengingkarinya. Am yaquluna bihi jinnah. Ataupun kerana mereka mengatakan dia ni ada penyakit jinnah, penyakit gila. Bal ja'ahum bil haqq. Bahkan Rasul telah datang kepada mereka membawa agama yang tetap, yang benar. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Dan tabiat kebanyakan mereka tidak suka kepada sebarang kebenaran. Walau ittaba'al haqqu. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk, ahwa'ahum, menurut hawa nafsu mereka, lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihin. Maka rosak binasalah langit dan bumi dan apa yang ada di sana. Bal atainahum bidzikrihim. Bahkan kami memberikan kepada mereka bidzikrihim, dengan Al-Quran sebagai sebutan yang baik untuk mereka. Fahum an dzikrihim mu'ridun. Tetapi mereka ini tidak mahu berzikir ataupun membaca Al-Quran. Mereka berpaling daripada Al-Quranul Karim. Am tas'aluhum kharjan. Atau adakah mereka menolak seruanmu itu kerana engkau meminta kepada mereka sesuatu pemberian, yakni sebagai hasil pendapatan seruanmu. Ini pun tidak. Fakharaju rabbika khair. Kerana engkau percaya pemberian Tuhanmu lebih baik dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Wa huwa khairur raziqin. Tuan-puan, kenapakah pada ayat ini tidak digunakan dalam bentuk makrifah as-siratal mustaqim, sedangkan bahagian awal dia sebut as-siratal mustaqim wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Suka untuk saya jelaskan kepada tuan-puan. Nah, dekat sini kita terjemahkan dahulu. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, hanya menyuruh mereka kepada satu jalan yang lurus. Okey tuan-puan. Dia ada beberapa tahapan nakirah dan makrifah. Satu nakirah biasa. Satu nakirah biasa. Nakirah ammah. Satu lagi nakirah makhsusah. Satu lagi makrifah. Barulah masuk kepada makrifah. Nakirah yang ammah ni nakirah yang memang umum, seumum-umumnya. Contoh disebut siratin saja. Tanwin tanpa ada alif lam. Itu nakirah yang bersifat umum. Nakirah makhsusah bila saya sambung dengan sifat. Siratin. Tambah dengan mustaqim. Jadi ia lebih khusus daripada nakirah yang umum. Saja setakat ni. Kalau makrifah bila kedua-duanya ada alif lam, as-sirat. Kemudian tambah lagi al-mustaqim. Ini makrifah lah. Tapi artinya dekat sini dia taklah nakirah secara terlalu umum, terlalu nakirah bukan. Tapi ia masih lagi nakirah makhsusah. Nakirah yang dikhususkan, iaitu ada sifat yang dikepilkan kepada siratin.
Ya. Okey, itu pada sudut perbincangan nakirah ataupun makrifah, ya. Itu kalau kita bandingkan dari sudut tahapan nakirah dan makrifah. Okey, yang kedua, itu saya jelaskan dari sudut nakirah dan makrifah. Kenapa untuk ayat ni siratal mustaqim dalam bentuk yang umum ataupun nakirah. Walaupun nakirah makhsusah tetap juga nakirah, ya, walaupun detail sikit daripada nakirah biasa tapi tetap juga nakirah, ya. Berbanding yang awalnya itu kita sebutkan as-siratal mustaqim. Tuan-puan, berbeza dengan bahagian awal surah Al-Fatihah. Sebelum dibentangkan ihdinas siratal mustaqim, kita dah diperkenalkan dahulu dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya diperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa sifat Allah dibentangkan kepada saya melalui 4 ayat pertama. Kemudian barulah masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pembentangan demi pembentangan disebutkan. Tetapi tuan-puan bandingkan dengan bahagian atas ni, ya. Okey. Allah sebut afalam yadabbarul qaul. Kenapa ya mereka tak boleh faham ke al-qaul? Perkataan Allah, am ja'ahum ma lam ya'tikum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Ataupun sebab ini adalah perkara yang tak pernah datang kepada nenek moyang mereka. Artinya mereka tak, seolah-olah mereka tak betul-betul memahami ni. Am lam ya'rifu rasulahum, ataupun mereka tak kenal rasul mereka. Am yaquluna bihi jinnah, ataupun kerana mereka rasa Rasulullah itu adanya penyakit jinnah. Jadi ini menunjukkan mereka buat-buat tak tahu ataupun buat-buat tak kenal. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum. Dan takkanlah nak suruh benda yang benar itu ikut hawa nafsu mereka. Kalau ikut begitu, lafazadatis samawati wal ardh. Bahkan datanglah kepada mereka Al-Quran, tapi mereka berpaling. Jadi dekat sini seolah-olah mereka mengandaikan petunjuk yang Al-Quran datangkan ini adalah dalam bentuk nakirah yang tidak dikenali. Sedangkan lidah mereka sedia mengenali hudan, petunjuk daripada Al-Quran, ya. Siratal mustaqim, tuan-puan, terjemahannya apa? Itu adalah hudan lah sebenarnya, petunjuk ataupun Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu Allah sebut zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi nak tahu siratal mustaqim itu apa? Adalah hudan, petunjuk ataupun kitab ni. Tapi mereka ini seolah-olah mereka menjadikan Al-Quran ini adalah nakirah, tidak dikenali. Tuan-puan perhatikan dekat sini. La tad'uhum, ada lafaz hum. Kamu menyeru mereka ke satu jalan yang mereka andaikan nakirah, tapi sebenarnya adalah nakirah yang makhsusah, yang telah ditetapkan. Dan wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirat. Ini barulah disebut dalam bentuk ma'rifah. Ini alif lam ahdiyah lah nama dia, alif lam al-ahdiyah. Alif lam yang ditetapkan, ditentukan, as-sirat yang mana satu, ya. Jadi kat sini nakirah ini kalau pada telahan saya, ya, itu adalah sesuai dengan cara mereka respon tentang kalam Allah al-qaul, seolah-olah mereka tak kenal Al-Quran ni. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan membantulah Puan Nurliza memahami sedikit sebanyak tentang ayat ni. Jelas penerangan Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Allah jazakumul khair. Okay, ada lagi soalan, tambahan dan sebagainya? Okay, kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi tuan-puan. Saya ingat boleh balik awal lagi ni, 3.59 kita tamatkan, ya. Alhamdulillah, tahniah kepada tuan-puan yang masih lagi boleh bersabar mengikuti kelas ini. Mudah-mudahan kelas ini bermanfaat kepada tuan-puan. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya melalui kelas yang begini, tuan-puan jelas bahawa Al-Quran bicaranya begitu indah. Terutama pada aspek bahasa, terutama. Cuma andai kata kalau saya terhalang kerana batasan bahasa, sebab setengah orang, tak semua orang boleh menguasai bahasa dengan baik, ya. Maka adakah saya terhalang daripada melihat keindahan Al-Quran? Tidak. Kalau aspek bahasa saya terhalang, ada lagi banyak lagi aspek yang menunjukkan keindahan Al-Quranul Karim. Ya? Sebab itu ada juga subjek yang saya rasa perlu dibincangkan, iaitu Al-I'jazul Qur'ani, kemukjizatan Al-Quran ataupun keindahan Al-Quran. Aspek apa yang indahnya Al-Quran ni? Ia bukan semata-mata pada bahasa. Ada banyak lagi aspek lain yang memaparkan keindahan Al-Quran. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.